Bila Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak siri dakwah, manakah dakwah yang tak boleh engkau lupakan ya Rasulullah?" Dan tuan jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang tak boleh aku lupakan adalah ayyamit Taif, iaitulah pada hari aku masuk ke dalam kota Taif. ذكر آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam taman-taman syurga ini akan memberikan kepada kita satu barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tetap kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukin Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. ويصدق في الإقبال على الله, dan hendaklah
dia benar di dalam menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang malam ini kita sampai kepada ibarat yang berikutnya, yang mana kata pengarang pada kitab ini, hendaklah kita benar menghadapkan seluruh hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita mengikhlaskan semua yang kita lakukan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mengikuti arus perdana. Maknanya kalaulah orang melakukan kebaikan, maka kita tetap dengan kebaikan itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaulah pada masa itu orang melakukan kejahatan, kita tetap melakukan kebaikan kepada Allah. Perkara ini disebut oleh Nabi SAW. Kata ni cara untuk kita menjadi orang yang benar pada sisi Allah. Kata Nabi SAW, in ahsanan nas, kalaulah manusia melakukan kebaikan, ahsantum, kamu tetap melakukan kebaikan, kata Rasulullah. Wa in asa'u, sekiranya manusia itu melakukan kejahatan, ahsantum, kamu tetap melakukan kebaikan, kata Nabi SAW. Dan maknanya keadaan orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang yang senantiasa konsisten. Dia adalah orang yang senantiasa istiqamah pada jalan kebaikan, pada jalan keikhlasan kepada Allah. Kerana itu Nabi SAW tunjuk kepada kita, ini contoh datang. Rasulullah SAW dalam dakwah Nabi SAW, Nabi melalui kesusahan-kesusahan, sehingga Nabi SAW kata, laqad uzitu fillahi ma lam yu'za bihi ahad. Aku disakitkan pada jalan Allah dengan suatu kesakitan yang belum pernah dirasai oleh mana-mana makhluk Allah. Kata di dakwah Nabi SAW, Nabi berdakwah dengan kesakitan, dengan kesusahan, dengan kesukaran yang amat sangat, sehingga Nabi SAW kata, aku disakitkan pada jalan Allah ini dengan suatu kesakitan yang belum pernah dirasai oleh mana-mana makhluk Allah. Dan sakit kita tak sama dengan sakitnya Nabi pada masa Nabi nak menyebarkan agama ini. Dan kita tengok dalam sejarah bagaimana Nabi SAW dihalau keluar daripada tanah tumpah darah Nabi sendiri. Nabi dibenci oleh saudara-saudara dia. Dan antaranya yang membenci baginda adalah Abu Lahab. Sebagaimana ayat yang biasa kita baca, tabbat yada abi lahabin wa tab,
celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah kata Allah. Dan tuan Abu Lahab ni pernahkan Nabi SAW. Dan dalam sejarah juga telah tunjuk kepada kita, bila Nabi SAW pergi ke Taif, atau Taif ni adalah perjalanan dakwah yang sangat menyukarkan. Bila Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha tanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak siri dakwah, manakah dakwah yang tak boleh engkau lupakan ya Rasulullah?" Dan tuan jawab Nabi SAW, dakwah yang tak boleh aku lupakan adalah ayyamit Taif, iaitulah pada hari aku masuk ke dalam kota Taif. Dan tentu dakwah yang Nabi tak boleh lupa. Dan tak bersebab kerana pada hari Taif Nabi kena tahu, Nabi masuk dalam keadaan elok, Nabi keluar dalam keadaan merangkak dan hampir kepada kematian. Nah, ini dakwah Nabi SAW. Dan kan Nabi sakit pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi SAW dia sebut, "Law wada'atis syamsi fil yamini," kalaulah diletakkan matahari pada tangan kananku, "aw wada'atil qamar fi shimali," dan kalaulah diletakkan bulan pada tangan kiriku, "lan atruka hadzal amr," maka sama sekali aku tidak akan tinggal kerja ni, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tawaran yang nak diberi kepada Nabi SAW adalah tawaran yang bersesuaian dengan hawa nafsu manusia. Dan tengok orang Quraisy dia nak bagi apa dekat Nabi. Mereka tawarkan kepada Nabi SAW, "Hei Muhammad, semua harta kekayaan yang berada di dalam kota Mekah ini, maka ni semua adalah hak kamu, kamu ambillah." Lagi belum kan habis lagi. Kuliah dulu. Baru lagi itu pula tak ada. Kita ambil minimum ni kan ya. Lagi jalan tu, lagi kita balik lagi. Kita berjauh dia. Dah masuk 2016 hari. InsyaAllah. Ada lama yang kita pengumuman akhir kuliah nanti insyaAllah. Jadi Nabi SAW atau dia nak cerita benarnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan nak istiqamah ni payah. Istiqamah ni dia nak sampai kepada mati esok. Sebab itu ulama kata al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada mendapatkan 1000 karamat daripada Allah. Dan tuan Nabi SAW ditawarkan semua harta kekayaan yang berada dalam kota Mekah, hak kamu di Muhammad. Dan kalaulah ada kekuasaan dalam kota Mekah ni, dan itu juga diberikan kepada Nabi SAW. Dan semua wanita-wanita cantik dalam kota Mekah ni adalah hak milik kamu, hai Muhammad. Dan Nabi ditawarkan benda-benda yang sesuai dengan hawa nafsu manusia.
Dan tuan, semua manusia berkehendakkan kepada harta. Semua manusia berkehendakkan kepada pangkat. Semua manusia berkehendakkan kepada wanita-wanita yang cantik. Dan tuan, ditawarkan pada Nabi SAW. Tapi apa tindakan Nabi SAW? Nabi kata, kalau diletakkan matahari pada tangan kanan dan diletakkan bulan pada tangan kiri, aku tidak akan tinggal kerjanya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana itu kata Imamul Haddad rahimahullah taala, hendaklah kamu benar di dalam penghadapan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya apa yang kita lakukan ikhlas semata-mata adalah kerana Allah, bukan kerana benda-benda yang lain. Dan perkara ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah. Orang yang ikhlas, dia mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah diperintahkan kepada manusia itu melainkan hanyalah untuk mereka mengikhlaskan setiap apa yang mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, mintalah menjadi orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan yang diterima pada sisi Allah hanyalah amalan yang diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau tak tahu mana satu lagi amalan yang kita nak hantar, yang kita nak berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita ni banyak lemah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia itu serba lemah, kata Allah. Dan tuan, makna serba lemah dekat sini, manusia ni ada dia punya cacat dan juga kekurangan dia, terutamanya pada amalan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau kita tak ikhlaskan amalan yang kita lakukan, tak tahu mana lagi amalan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kata Nabi SAW, nanti pada hari akhirat ada manusia yang amalan dia tak akan diterima oleh Allah. Dan tuan, amalan yang orang dilakukan adalah amalan-amalan yang besar-besar. Dan tuan, serupa kita lah. Kita kalau amalan yang pahala dia besar, maka ada riang kita nak melakukan amalan tersebut. Dan tuan, tapi ada orang yang dia beramal dengan amalan yang besar-besar ni, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bersebab kerana mereka tidak benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ada orang yang membaca Al-Quranul Karim, tapi bacaan Al-Quran dia ditolak oleh Allah. Dan tuan, baca Quran ni kita dah sering kali sebut bahawa baca Al-Quran ni pahala dia sangat besar pada sisi Allah. Setiap satu huruf akan diberikan 10 darjat oleh Allah. Dan inilah amalan yang bila kita lakukan amalan tersebut, baca Quran ni, dan tuan, tidak ada khilaf lagi dah, dia pasti akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, tapi kalau zikir-zikir yang lain, masih lagi terdapat khilaf ulama. Dan tuan, buka dalam kitab Al-Azkar,
yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan tuan, kita zikir dengan zikir-zikir yang lain, dia akan dilihat sama ada dia berzikir dengan hati dia ataupun dengan kelalaian. Dan tuan, kalau dia zikir dengan kelalaian, maka zikir yang dia sebut tak akan diberikan pahala oleh Allah. Yang ini disebutkan oleh ulama. Berbeza dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Dan tuan, Imam Ibn Hajar kata dah, orang yang zikir ni dia pasti mendapatkan pahala pada sisi Allah. Dan tuan, maknanya masih lagi dikhilafkan oleh ulama. Tapi baca Quran, salawat pada Nabi SAW tak ada khilaf. Dan tuan, baca Al-Quran sama ada faham ataupun tidak faham, setiap satu huruf 10 darjat daripada Allah. Baca Al-Quran kerana niat untuk bermunajat dengan Allah, beri pahala lagi. Dan tuan, kita baca Al-Quran kerana nak faham Al-Quran, diberikan pahala lain oleh Allah. Dan tuan, maknanya setiap yang berkaitan dengan Al-Quran ni akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi ada nanti di akhirat esok, orang ni banyak baca Quran, tetapi bacaan Quran dia ditolak oleh Allah. Ada orang yang berjihad pada jalan Allah, tapi jihadnya ditolak oleh Allah. Dan jihad ni dia punya pahala besar pahala pada sisi Allah. Kata Nabi SAW, "Man yarbat fi sabilillah." Siapa-siapa yang berjaga malam kerana berjihad pada jalan Allah. Dan orang yang berjihad pada jalan Allah ni dia bukannya tidur malam. Dan orang yang berjihad pada jalan Allah ni, hatta dia punya sembahyang dia pun tak menentu. Sebab itu di dalam kitab fiqh dia ada sebut salatul khauf, iaitulah sembahyang dalam suasana takut. Dan sembahyang dalam suasana takut ni macam mana? Salah satunya sembahyang dalam suasana perang. Dan tuan, maka macam itulah keadaan orang yang berjihad pada jalan Allah. Maka orang yang berjihad pada jalan Allah, yang mana matanya tidak malam berjaga-jaga daripada pihak musuh. Dan tuan, mata yang macam ni tak akan melihat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faham perkataan Nabi ni. Nabi kata dia tidak akan tengok neraka Allah. Maknanya, kalau dah sampai tahap tak tengok neraka, apatah lagi nak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang berjihad pada jalan Allah, mata dia pun tidak akan tengok neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi ada orang yang berjihad dia ditolak oleh Allah. Dan tuan, ada orang kata Nabi SAW yang dia menginfakkan harta pada jalan Allah, tapi infaknya tidak diterima oleh Allah. Dan tuan, infak ni pun besar dia punya kelebihan pada sisi Allah. Kata Nabi SAW, "Dawu mardakum bis-sadaqah," kata Nabi. Ubatlah penyakit yang ada pada kamu dengan memperbanyakkan sedekah, kata Nabi SAW. Dan tuan, Nabi suruh kalau kita ni ada penyakit, selalukan bersedekah. Dan tuan, kalau kita ada hajat, selalukan bersedekah. Bahkan kata Nabi SAW, "Ya bena Adam, umfiq alaik." Wahai anak-anak Adam, kata Nabi SAW,
berikanlah infak harta kamu. Nescaya yang kamu beri ini akan diberikan pula, maknanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebagaimana yang kita beri, sebagaimana kita melepaskan hajat saudara kita, dan tuan, macam tu jugalah dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi sayang, ada orang yang dia bersedekah selalu, tapi sedekah dia tak diterima oleh Allah. Dan tuan, apa sebab ni? Buat amalan yang besar pahala, buat amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia, masalah dia, bila mana seseorang tidak benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia baca Al-Quran kerana nak tunjuk pandai dekat orang. Dan tuan, dia baca Quran kerana nak tayang suara dia dekat orang. Dan tuan, dia tak benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Quran dia ditolak oleh Allah. Ada orang yang berjihad pada jalan Allah ditolak oleh Allah. Dan tuan, pasal apa? Kerana kata Nabi, dia berjihad semata-mata kerana nak dipanggil sebagai seorang pahlawan. Dan tuan, ada niat-niat lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tak diterima amalan dia. Dan tuan, dia bersedekah kerana kata Nabi SAW, hendak dipanggil sebagai seorang dermawan. Suka orang dok angkat dia. Dan tuan, dia suka kalau orang panggil dia orang yang pemurah. Dan tuan, dia ada niat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ada seorang ulama hadis daripada India. Satu hari, tuan, ulama ni dia pergi keluar berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka dia pun keluar, dia musafir jauh dengan jemaah dia musafir jauh. Ulama hadis daripada India. Dan tuan, dia berjalan jauh, akhirnya sampai dia ke destinasi. Masa sampai ke tempat yang nak dituju, dan tuan, dia terus hampakkan sejadah dia, kemudian dia terus mendirikan sembahyang. Lepas-lepas habis sembahyang, maka orang pun jumpa dengan dia. Orang tanya dengan dia, Maulana, orang panggil dia Maulana. Dan tuan, ulama-ulama dekat India ni gelaran mereka Maulana. Kalau dekat tanah Melayu kita panggil Tok Guru. Kalau belah Indonesia kita panggil Pak Kiai. Nah, kalau belah Arab sana, Mesir contohnya, kita panggil dia Syekh. Kalau belah Yaman, kebanyakannya adalah Habib ataupun Syekh, kita panggil kat dia. Dan ni ulama daripada India dipanggil sebagai Maulana. Dan tuan, ditanya kepada Maulana ini, Maulana, kita dah musafir jauh sampai ke tempat ni, Maulana dirikan sembahyang. Maulana tak letih ya, tiba-tiba sampai sini terus nak sembahyang. Dan tuan, apa kata Maulana ni? Maulana ni kata, ada orang yang dia nak berehat kerana dengan kepenatan dia, lalu dia meninggalkan sembahyang kerana dia penat, dia tinggalkan sembahyang. Tetapi kata Maulana, orang yang berkehendakkan Allah, sekalipun dia penat, rehatnya adalah ketika mana dia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka ini adalah orang yang benar menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi SAW tadi sebut, kalaulah orang buat baik, kamu tetap melakukan kebaikan. Tapi bila mana orang melakukan kejahatan, kamu tetap dengan kebaikan
tersebut. Dan tuan, apatah lagi kita berada pada akhir zaman. Dan tuan, esok-esok bila mai Dajjal dekat kita, tuan, kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang senantiasa benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, wala yatawana wala yusawwifa wala yatabatta'a wala yuakhira. Dan janganlah kamu berlengah-lengah, dan janganlah kamu menangguh-nangguh, wala yatabatta'a, jangan lambat, wala yuakhira, dan janganlah kamu mengkemudiankan. Wa qad amkanathul fursah, bila mana kamu ada peluang, kata Imam Al-Haddad, laksanakan. Falyantahizha, maka cepat-cepatlah kamu mengambil peluang itu, lalu kamu terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri kat kita jangan ditangguh-tangguh lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taswif minasyaitan, menangguh-nangguhkan kebaikan adalah daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah. Dan tuan, kebanyakan daripada manusia, dia tidak dapat melakukan kebaikan kerana dia suka menangguh-nangguhkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia kata apa? Saya muda lagi, dia kata. No. Tak apa, masa ada lagi, dia kata. Dan tuan, kita tak tahu bagaimana keadaan kita ke depan esok ni. Yang itu adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disebutkan oleh ulama, ada orang yang pada awalnya dia baik, tetapi akhirnya dia tidak baik. Ada orang yang awal-awalnya tidak baik, tetapi akhirnya dia akan menjadi baik. Ada orang yang awal baik, akhirnya juga baik. Atau ada orang yang awalnya tidak baik dan akhirnya juga tidak baik. Dan tuan, maka kita tak tahu bagaimana keadaan kita ke depan esok ni. Sebab itu pada hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala sebut hari akhirat ni yaumun nadamah, adalah hari penyesalan untuk manusia. Dan tuan, di hari akhirat, hari akhirat adalah hari penyesalan. Penyesalan pasal apa? Dulu masa atas dunia, dia diberikan peluang oleh Allah, dia tak cepat-cepat melakukan taat pada Allah. Dan tuan, dulu dia ada masa, tapi dia tak gunakan masa untuk ketaatan kepada Allah. Dan tuan tengok dalam surah Sajadah, Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala rakam perkataan kita esok. Dan tuan kata Allah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, tolonglah hantar aku semula balik atas dunia. Dan orang yang bila mana dia dah mati dah, bila dia dah dihantar ke negeri akhirat, dia tidak akan dipulangkan ke atas dunia. Walaupun perkara itu boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu minta untuk hidup semula di atas dunia, hiya kalimatun qailuha, dia hanyalah perkataan yang boleh kamu ucapkan, tetapi tak boleh untuk aku tunaikan, kata Allah. Dan Allah akan tunaikan. Orang yang dah sampai ke negeri akhirat, dia nak balik semula ke dunia. Dan sebab itu alam akhirat ni,
Dia disebut sebagai alam barzakh. Dan ulama kata barzakh ini adalah pemisah yang sangat jauh antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dan maknanya apa? Manusia ni bila mana dia dah sampai ke negeri akhirat, maka mustahil dia boleh dihidupkan semula untuk pergi kepada alam dunia, sekalipun perkara itu berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Dan maka dia kata dekat sini, kalaulah kita mempunyai peluang falyantahizha, maka hendaklah dia bersegera menggunakan peluang tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita tangguhkan lagi. Pasal apa? Kerana penangguhan itu adalah daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu syaitan ini, dia dalam nak menyesatkan manusia, dia akan menjadikan manusia itu dua perkara. Dan dia akan menjadikan manusia itu berat dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama berat. Yang kedua, dia akan berasa malas melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan mudah-mudahan kita lepas daripada penyakit berat dan juga penyakit malas dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul tak? Kita bukan tak nak melakukan taat kepada Allah, cuma berat. Kemudian kita rasa penyegan sangat-sangat nak melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita tengok kita doa dekat masjid masa Tok Imam khutbah. Sebab itu ada orang kata dia susah nak tidur. Ada orang dia dapat penyakit susah nak tidur. Last sekali ada orang nasihat dekat dia gini ya. Hang payah nak tidur, hang pergi masjid hari Jumaat, duduk depan sekali, duduk depan Tok Khatib. Tengok kamu boleh tidur atau tak boleh tidur. Tuan, dia main masjid, dia duduk depan Tok Khatib. Tok Khatib baca khutbah, lengah dia. Tuan, nyenyak dia lengah. Siap ada bunyi pula lagi. Masya Allah. Tuan, maka demikian syaitan dalam dia nak menyesatkan manusia, dalam dia tak mau manusia ni taat dengan Allah, maka dia buat manusia ni berat. Dan yang keduanya, manusia ni dia akan merasa malas nak melakukan taat pada Allah. Dan disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada ketika mana kita bangun daripada tidur. Dan yang menjadi berat pada kita ni, yang jadi kita malas ni, bila mana kita mula nak bangkit pada awal pagi. Dan subuh ni kira berat lah, no? Sebab itu disebut dalam kitab Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Al-Imam Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala. Di antara hikmah pasal yang solat subuh hanya 2 rakaat saja. Dan padahal waktu subuh ni waktu diturunkan barakah rahmat yang banyak oleh Allah. Dan sehingga kan kata Nabi SAW, Allahumma barik hazihi ummah fi bukuriha. Ya Allah, turunkanlah keberkatanmu pada waktu pagi untuk umat aku, kata Nabi SAW. Dan tapi sembahyang subuh bukan 4 rakaat. Sembahyang subuh cuma 2 rakaat saja.
Dan tuan kata ulama, kenapa solat subuh di 2 rakaat saja? Kerana pada masa itu orang baru bangkit daripada tidur. Orang pada masa itu masih lagi berasa letih dan juga penat, baru bangkit daripada tidur dia. Maka syarat kita meletakkan supaya subuh itu hanya 2 rakaat kata ulama. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa yang bangun pada waktu pagi, mulakanlah dengan berdoa kepada Allah. Mula-mula sekali. Setelah dia berdoa kepada Allah, hendaklah dia pergi ke bilik air, kemudian dia mengambil wuduk dengan sempurna, yakni adab bangun pada waktu pagi. Dan setelah daripada mana ia berwuduk, maka hendaklah dia dirikan solat sunat 2 rakaat. Dan ini adab yang diajak oleh Imam Ghazali berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana seseorang bangun daripada tidur dia pada waktu pagi, dan syaitan telah mengikatnya dengan 3 ikatan. Nah, dia akan ikat kita dengan 3 ikatan. Dan 3 ikatan ni, pasal apa syaitan mengikat kita? Tujuannya untuk 2 perkara ni, supaya dia berat dan juga dia malas melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bangun daripada tidur lalu dia berdoa kepada Allah, maka tercabutlah ikatan yang pertama. Kemudian dia pergi ke bilik air dan dia mengambil wuduk dengan sempurna. Dan Nabi kata terlepas ikatan yang kedua. Kemudian daripada itu dia mendirikan sembahyang, maka terlepaslah semua ikatan-ikatan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa Nabi ajak benda ni? Nabi ajak benda ni kerana Nabi nak beritahu kepada umat dia bahawa penyakit berat dan juga malas melakukan taat pada Allah, ianya adalah di antara cara bagaimana supaya umat ini tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, wala yatawana wala yusawwifa wala yatabadda'a wala yuakhira. Jangan ditangguh, jangan dikemudiankan, jangan dilambatkan. Apabila kamu mendapatkan dorongan ini, falyantahizha, bersegera di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal padanya. Kemudian yang terakhir, bila mana ia beramal kepada Allah, wa futiha lahul babu falyadkhul, dan dibukakan baginya pintu lalu dia pun masuk ke dalam pintu Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang ini kita akan terang pada minggu yang akan datang insya-Allah. Bagaimana tuan, setelah kita melalui semua yang kita sebutkan sebelum ni, halangan-halangan sebelum ni, dan juga mujahadah kita, lalu kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu masuklah orang yang bermujahadah ni di dalam pintu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada penjahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana
وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله